Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Naim binti Marwan daripada Usuluddin Kaunseling Semester 7. Saya akan membentangkan mengenai Al-Kharaziyah, isu berkaitan dengan fana dan baqa. Okey, untuk pertama kalinya saya akan memperkenalkan apa itu Kharaziyah. Fayantamuna ila Abi Sa'id Al-Kharaz radhiyallahu anhu. Awalan minal abara'in halu fana'u wal baqa'u. Okey, untuk pertama kalinya siapakah Kharaziyah? Kharaziyah diketuai oleh Abi Sa'id Al-Kharaz radhiyallahu anhu. Mereka ni merupakan kumpulan ahli sufi yang pertama memperkenalkan isu berkaitan dengan fana dan baqa, sebab terlalu banyak berlaku perselisihan pendapat, percanggahan pendapat dalam mereka mendefinisikan fana dan baqa. Okey, yang seterusnya, dalam perbincangan ini mereka telah meletakkan dua ayat asas yang berkaitan dengan fana dan baqa. Okey, qauluhu ta'ala ma indakum yafsudu wa ma indallahi baqin. Yang kedua, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Okey. Seterusnya, fana dan baqa. Saya telah setelah meneliti nota ni, saya dapat mengategorikan fana dan baqa kepada tiga bahagian. Yang pertama, dari segi ilmunya atau dari segi bahasa literalnya. Yang kedua adalah dari segi hal, iaitu keadaan ataupun sifat dia. Dan yang ketiga dari segi ahlul wilayah. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Untuk yang pertama dari segi ilmunya, fana dan al-fana'u wal baqa'u 'ala lisanu ilmi bermakna al-awwal baqa'u tarfuhu al-awwal fi fana wa tarfuhu al-akhar fi fana. Misal adalah al-misal huwa alam, ataupun dalam kata lainnya dunia. Okey. Baqa ni kita tahu baqa adalah kekal, fana adalah binasa. Sebagai contoh yang diberi adalah dunia. Dunia pada asalnya kekal, tiada. Maksudnya kekal, tak ada, kan? Lepas tu kedua, Allah wujudkan dia ada. Lepas itu Allah musnahkan semula dunia. Dia akan berbalik kepada sifat yang asal tadi, iaitu kekal tiada. Di situlah nak katakan maksud fana dan baqa. Okey, yang pertamanya tadi dia kekal, tak ada. Selepas tu Allah ciptakan dunia, dia jadi ada. Lepas tu dan akhirnya nanti Allah musnahkan semula dunia, dia akan jadi kekal tiada, berbalik kepada sifat yang asal tadi. Okey. Yang kedua, baqa'u lam yakuna mawjudan qattun wa wajada wa la yafna abada. Maksudnya kat sini contohnya seperti jannah wan nar, syurga dan neraka. Pada awalnya syurga dan neraka tiada. Jadi dia kekal tiada. Selepas tu Allah ciptakan syurga dan neraka. Dan syurga dan neraka ini sampai ke penghujung, sampai ke bila-bila pun dia tetap ada. So dia kekal ada. Jadi berbeza macam tadi, macam dunia tadi, pada mulanya tiada, ada, tiada balik. Kalau macam syurga dan neraka, pada awalnya tiada. Selepas tu bila dia diciptakan, dia kekal ada sampai bila-bila. Jadi kat situ bezanya. Okey, yang ketiga, baqa'u lam yakuna abadan annahu lam yakuna wa la yumkinu annahu la yakuna. Okey, contohnya seperti sifatuhu jalla jalalah. Maksudnya sifat Allah. Okey. Baqa yang ketiga ni bermaksud kekalnya sifat Allah. Contohnya sifat Allah daripada awal sampai akhir. Sifat Allah tetap ada dan tak pernah hilang. Kekal ada sampai bila-bila. Jadi bezalah kat situ. Macam tadi mula-mula tiada, ada, tiada. Yang kedua pula tiada, ada. Dan yang ketiga memang ada je sampai bila-bila. Maksudnya dia kekal lah. Okey, yang seterusnya dari segi hal, iaitu dari segi keadaan. Yafna al-jahlu fala mahalata an yabqa al-ilmu, iaitu bermaksud kat sini
dari segi hamba lah. Bawah tu kan al-abdu tu. Allah meletakkan sifat jahil kepada seorang hamba. Jadi si A mempunyai sifat yang jahil, dia kekal dengan sifat jahil dia. Memang dari dulu dia ada sifat jahil. Tiba-tiba Allah fanakan, iaitu Allah binasakan sifat jahil yang ada pada diri dia. Lalu apa yang ada pada diri dia? Jadi adanya pada dia adalah sifat ilmu. Sebab jahil lawannya ilmu. Kat situ maksudnya seseorang yang ada sifat jahil kekal dengan sifat jahil, dan Allah fanakan sifat jahil dia. Allah binasakan, Allah buang sifat jahil dia. Maka yang ada pada dia tinggallah sifat ilmu. Berbezalah, jahil lawannya berilmu. Macam kita, asalnya kita malas. Bila kita malas, kekal dengan sifat malas. Tapi Allah telah buang sifat malas dalam diri kita. Allah binasakan sifat malas dalam diri kita. Maka yang ada pada kita rajin. Begitulah. Okey, sebab tu bawah tu dikata mazmumah biqiyamu al-wusufa mahmudah. Maksudnya hilangnya sifat mazmumah, hilangnya sifat yang buruk, maka yang datang pada kita adalah sifat yang baik, iaitu sifat mahmudah. Okey. Yang seterusnya, ahlul wilayah. Ahlul wilayah ni merupakan satu kumpulan, merupakan satu geng lah, macam kumpulan yang orang yang mempunyai tahap kesempurnaan kewalian yang tinggi di sisi Allah. Maksudnya mereka ni orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka ni juga memiliki macam ahwal, mereka ada karomah, mereka ada maqamah. Tapi dalam masa yang sama, mereka tidak tidak menganggap benda-benda tersebut merupakan satu perkara yang utama untuk mereka sampai kepada Allah. Walaupun hakikatnya memang Allah bagi benda-benda tu, pada kelebihan-kelebihan tu pada mereka, tapi mereka menganggap perkara-perkara tersebut merupakan satu penghalang untuk mereka sampai kepada Allah, sebab adanya kemuliaan yang membantu mereka. Padahal kalau kita tak ada benda-benda macam tu, kita akan kekal kepada diri kita seperti sedia kala. Maksudnya kita tak ada apa-apa lah. Jadinya nak cakap kat sini, ahli wilayah ni mereka menganggap sifat fanat dan baqa ni menerima reda. Maksudnya mereka nak seiring dengan reda Allah, sama juga macam redanya Allah, redanya mereka. Maksudnya mereka tidak memerlukan karomah, mereka tidak memerlukan karomah, mereka tidak memerlukan ahwal, mereka tidak memerlukan maqamah untuk mereka sampai kepada sesuatu, untuk mereka sampai ke maqam yang tinggi kepada Allah. Cukup sekadar mereka menjadi yang mana asalnya mereka. Maksudnya mereka nak kekal bersama dengan reda Allah. Macam mana Allah bagi pada mereka, macam tu jugalah yang mereka terima tanpa mereka memerlukan perkara-perkara seperti tadi. Okey. Okey, sekian. Terima kasih.